Ini juga semua kru TV3 dan TV9 dan semua sahabat Tanya Ustaz, semoga semua dalam lindungan Allah SWT. Amin amin rabbal alamin. Apakah dibolehkan kita membuat pelaburan misalnya emas yang sekarang ramai orang melakukan? Apakah sah dan halal di sisi agama Islam? Sekian, terima kasih. Jadi saya kira soalan emas ni banyak persoalan, doktor. Ini secara general. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit apakah yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan dalam emas. Silakan. Baik, jadi benar salah satu pelaburan yang legal, valid adalah pelaburan emas. Pelaburan itu dalam erti kata kita menyimpan jangka panjang untuk menyimpan nilai harta kita. Kita beli emas jongkong, contohnya wafer 10 gram, 5 gram, 2 gram, kita simpan jangka panjang. Itu harus hukumnya. Dengan syarat kita beli dan kita terima emas tu secara fizikal serta merta. Kita bayar cash, kita ambil emas tu depan mata kita, simpan, bawa balik. Kan? Kalau kita menggunakan secara online, mestilah penjual itu sudah ada penasihat syariah yang mengenal pasti kaedah cara pembelian dan penjualannya. Sebagai contoh, ada beberapa buah Islamic Bank yang ada produk ini, maka ia dibolehkanlah sebab dia dah semak dia punya akad dia, macam mana siapa jadi wakil untuk tolong pergi ambil emas tu. Jadi hukum dia harus. Kemudian kalau kita membeli emas fizikal dekat kedai biasa, kita kena tahu bahawa banyak di luar sana emas tiruan. Jadi itu pun kita kena belajar juga. Yang kedua, kita kena tahu bila kita beli, kita nak jual kepada siapa nanti. Kalau kita beli, ada duit kita beli sampai 10 gram, mahal lah tu. Kita nak jual balik, kita nak pakai duit, susah tau. Sebab kita ada emas, kita tak ada duit. Kita nak beli beras, tapi kita ada emas. Tak apa-apa, emas tak boleh makan. Kita nak jual, kita tak tahu orang yang boleh beli. Kawan-kawan kita semua B40. Semua tak mampu. So, sebab itu jangan beli emas yang terlalu berat. Kalau kita mampu, kalau rakan-rakan kita, keliling kita memang orang yang tak berapa nak mampu. Sebab nanti kita akan terdesak nak jual emas tu, paksalah kita jual dengan harga yang murah, lalu kita menjadi rugi. Jadi kalau macam ada anak artis tu kan, orang hari raya anak-anak kita dapat RM200 paling tinggi. Dia RM14,000 dapat. Kan? Jadi sebab apa? Sebab circle dia orang-orang kaya. Kalau macam itu sesuai. Kalau dia nak simpan emas, dia beli 10 gram pun, dia nak jual tiba-tiba calling je, terus ada pembeli. Sesuai. Jadi itu adalah emas. Baik, jadi kan seterusnya, tuan-tuan jangan beli emas perhiasan wanita kalau nak melabur. Emas perhiasan wanita nak bagi hadiah kat isteri, nak bagi untuk anak, untuk mak, boleh. Sambil-sambil tu simpan nilai. Tapi dia bukan cara untuk pelaburan. Sebab kalau kita beli emas perhiasan, dia punya, bila kita nak jual balik, susut nilainya sangat tinggi, lebih kurang 30%. Lalu kita akan kerugian lah. Kecuali kalau kita nak gunakan untuk isteri, itu okeylah. Jadi itulah syarat dia, senang je. Nabi kata yadan biyadin, mislan bimithlin. Bila kita beli emas dengan emas, mestilah serah terima satu waktu. Mesti sama dia punya nilai dia. Kalau kita tukar emas dengan emas, tapi kalau emas dengan duit, satu syarat dia, mestilah serta-merta sahaja. Itu adalah pelaburan emas. Jadi kalau tuan-tuan nak mendalami lagi penerangan tentang emas ni, tuan-tuan boleh, saya tak boleh nak cerita semua dalam 2-3 minit ni. Tuan-tuan pergi ke Google atau tuan-tuan pergi ke satu platform pendidikan online ni, nama dia MyCourse, mycorse.my. Tuan-tuan boleh search kursus dekat situ, ada kursus emas. Saya juga ada membentang dengan wakil daripada Yapim Gold juga ada membentang. Dia terangkan macam mana semakkan emas tu dilakukan dengan mesin-mesinnya. Yang paling mudah kita pakai magnet. Nak beli emas, bawa magnet dulu. Itu nanti tips-tips dia ada dalam kursus tu. Lepas tu mycourse.my, cari kat situ emas. Nanti akan ada kursus emas banyak jam. Jadi tuan-tuan boleh belajar dengan lebih tersusun. Saya tak sempat nak terang semua hari ini. Wallah. Baik.